Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada student cikgu. Nampaknya berada di atas talian ni suatu orang saja, Ayuni je. Okey, apa khabar Ayuni? Sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Okey, tak apalah Bila satu orang pun cikgu rakam pengajaran ini untuk kemudahan kawan-kawan awak. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita mulakan kelas, eloklah kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran yang lalu, iaitu kita akan sambung dasar pendidikan kebangsaan. Okey. Pada pelajaran yang lalu, kalau tak silap cikgu, kita dah cover dasar pembangunan ekonomi dan juga rukun negara. Betul tak Ayuni? Dalam rakaman pengajaran yang lalu. Rukun negara. Kan rukun negara kita dah settle kan? Kan? Dah. Okay, betul kan? Okey. Simple je, cikgu rasa rukun negara tu senang saja ya. Pelajar kena tahu rukun negara diwujudkan dan juga kepentingan menghayati. Jadi Ayuni masih lagi bab 8, kita belajar subtopik yang baru di bawah dasar pembangunan negara Jadi cikgu kongsikan slide cikgu bersama dengan Ayuni sekejap Okey, Ayuni boleh lihat skrin anda sekarang. Okey, cikgu kongsikan buku teks cikgu bersama dengan Ayuni. Ayuni pun ada buku teks kan? Jadi cikgu nak tunjukkan sampai mana dah kita sekarang ni. Okey, kita masih lagi bab 8. Okey, kita masih lagi bab 8. Okey, baik. Kita sudah mempelajari rancangan pembangunan 5 tahun, dasar pembangunan ekonomi, okey, dan rukun negara. Okey, kita masuk topik baru. Yang ni topik baru. Topik pembangunan ekonomi sudah selesai. Pembangunan ekonomi sudah selesai. Okey. Jadi kita sekarang dah memasuki topik kedua, pembangunan dan perpaduan bangsa, yang mana subtopik rukun negara kita dah belajar pada minggu lepas kalau tak silap. Okey. Jadi hari ini kita akan pelajari subtopik dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi rujuk teks rujuk 8.2.2 muka surat 212. Muka surat 212. Okey. Baik Ayuni, offkan mikrofon supaya mengurangkan gangguan bunyi. Okey. Baik. Untuk kurangkan gangguan bunyi Baik. Jadi kita akan belajar topik 8.2.2 muka surat 212, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan. Alright. Baik. Jom kita lihat slide pelajarannya. Pembangunan dan perpaduan bangsa terbahagi kepada rukun negara, dasar pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan kebangsaan, akta bahasa kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan, sukan untuk perpaduan. Klik untuk maklumat lanjut. Baik, untuk hari ini dalam tempoh 1 jam kita akan cuba cover dasar pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan kebangsaan. Okey. Jadi subtopik ini panjang juga, tapi tak adalah panjang sangat. Bolehlah katakan panjang dalam buku teks tu 1, 2, 3, 4 muka surat. Okey. Sebab dia ada bermula menjelang kemerdekaan. Okey, dasar pendidikan kebangsaan ni bermula menjelang kemerdekaan negara. Okey, kita lihat. Dasar pendidikan kebangsaan telah bermula sebelum kemerdekaan apabila British memperkenalkan sistem ahli. Klik untuk maklumat lanjut. Okey, kan cikgu kata, okey,
panjang sikit lah subtopik ni. Baik. Okey, pendidikan kebangsaan bermula apabila negara kita dilatih cara-cara mentadbir di bawah satu sistem yang dinamakan sebagai sistem ahli. Anda sudah belajar sistem ahli ini dalam bab 5 yang lalu. Baik. Jadi pada tahun tersebut terdapatnya laporan BANS tentang pendidikan negara. Jadi mari kita belajar. Okey, apakah yang terdapat dalam laporan BANS Jadi pelajar-pelajar sediakan highlighter dan juga memo pad untuk buat ringkasan dan juga highlightkan isi-isi penting. Laporan BANS 1950 mencadangkan semua sekolah vernakula Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan dan diganti dengan satu jenis sekolah kebangsaan sahaja. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah. Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar di peringkat sekolah menengah dan peringkat yang lebih tinggi. Baiklah pelajar-pelajar, inilah dia cadangan dalam laporan BANS 1950. Okey. Baik. Mencadangkan semua sekolah vernakula Melayu, Cina dan Tamil dibubarkan dan digantikan dengan satu jenis sekolah kebangsaan sahaja. Baik, apakah maksud vernakula? Vernakula ni bermaksud sekolah yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, iaitu sekolah Cina, bahasa pengantarnya ialah bahasa Cina. Sekolah Tamil, sekolah India, bahasa pengantarnya ialah bahasa Tamil. Baik, jadi kita sudah mempelajari dalam semasa tingkatan 4 tahun lepas bab 10 yang mana British telah membawa imigran daripada China dan India ni datang ke negara kita sebagai buruh-buruh di lombong biji timah dan juga buruh-buruh di ladang getah. Jadi di situ orang Cina membina sekolah di kawasan Lombong, orang India membina sekolah di kawasan ladang. Jadi dua sistem sekolah ini iaitu sekolah Cina di Lombong, Pekan atau bandar dan sekolah India di ladang-ladang getah menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Okey, mereka juga menggunakan tenaga guru daripada negara ibunda mereka. Maksudnya guru Cina dari negara Cina, guru India daripada negara India. Begitu juga dengan buku teks serta sukatan pelajarannya. Bermaksud, okey, semasa penjajahan British di tanah Melayu, British tidak cuba menyatupadukan tiga penduduk besar di tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India. British asingkan. Kita lihat orang Melayu duduk di kampung bekerja sebagai petani yang tidak dimajukan oleh British. Petani bukan petani moden tetapi petani sara diri. Okey, jadi terasing dengan orang Cina dan juga orang India. Di situlah wujudnya satu jurang perpaduan. Okey, ini akan mengakibatkan orang kata sentimen perkauman atau rasis. Okey, inilah yang dikhawatiri. Okey, dikhawatiri oleh kerajaan menjelang kemerdekaan. Inilah kepincangan, inilah cabaran. Jadi itu sebabnya kerajaan cuba nak menyatupadukan tiga-tiga kaum ni dalam satu sistem pendidikan yang sama iaitu sistem pendidikan kebangsaan. Untuk itu sekolah vernakula Melayu, Cina dan India dibubarkan. Satu sekolah je iaitu sekolah kebangsaan. Okey, tiga kaum ini bersekolah dalam satu bumbung yang sama. Okey, jadi bahasa-bahasa Cina, bahasa Tamil dibubarkan, kita jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di peringkat sekolah rendah. Apabila masuk peringkat lebih tinggi iaitu peringkat menengah dan peringkat college, bahasa Inggeris pula diguna pakai sebagai bahasa pengantar. Itulah cadangan dalam laporan BANS. Okey, jadi harap pelajar-pelajar dapat highlightkan semua cadangan-cadangan tersebut. Okey, baik. Okey, kalau awak nak tahu laporan BANS ini ada sebahagian laporan BANS ini ditentang oleh cendekiawan daripada China iaitu Dr. Fan Wu. Jadi muncullah laporan Fan Wu 1951. Jadi pelajar-pelajar kita lihat laporan yang kedua iaitu laporan Fan Wu 1951. Okey.
Laporan Fan Wu 1951. Mewakili masyarakat Cina, mencadangkan sekolah vernacular Cina dikekalkan, bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Baik, students. Okey. Laporan Fan Wu 1951 sebenarnya adalah tindak reaksi, atau tindak balas daripada laporan Barnes 1951. Jadi laporan Fan Wu ni mewakili masyarakat Cina. Nama pun Fan Wu, Dr. Fan Wu yang mewakili masyarakat Cina. Jadi walaupun Fan Wu ini bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan, tapi Fan Wu tak setuju sekolah vernacular Cina dibubarkan. Okay. Jadi dia nak sekolah vernacular Cina ini dikekalkan dengan alasan dia tak nak bahasa Cina ni dihapuskan. Okay. Maksudnya kalau sekolah vernacular Cina dibubarkan, bermaksud bahasa Cina juga dihapuskan. Begitu juga dengan budaya-budaya masyarakat Cina. Jadi sebahagian laporan Barnes ni ditentang oleh Fan Wu. Walaupun sebenarnya Fan Wu bersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan. Maksudnya ada part dia tak setuju, ada part yang disetujulah. Jadi kita mendapati bahawa terdapat percanggahan ataupun perdebatan, perbahasan antara Fan Wu dengan Barnes. Jadi penyelesaiannya ialah Ordinan Pelajaran 1952. Okey, jadi yang ketiga ialah Ordinan Pelajaran 1952 untuk menyelesaikan kedua-dua laporan ini. Okey, kita lihat Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan Pelajaran 1952 mengkaji laporan Barnes dan Fan Wu, mencadangkan dua sistem persekolahan dengan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Bahasa Cina akan diajar jika ada permintaan daripada ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris, manakala bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Baik pelajar-pelajar, itulah dia Ordinan Pelajaran 1952. Okey, dia mencadangkan dua sistem persekolahan dengan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Bahasa Cina diajar jika ada permintaan daripada ibu bapa. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris, bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Jadi ordinan pelajaran ni dia kaji laporan Barnes dan Fan Wu. Okey, yang akan menjadi penyelesaian kepada perbahasan tersebut. Jadi itulah cadangannya. Pelajar highlightkan ya, mencadangkan dua sistem persekolahan dengan dua bahasa pengantar, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Namun begitu pelajar-pelajar, ordinan pelajaran ni tidak berjaya mencapai matlamatnya kerana kerana tentangan daripada kaum Cina dan kaum India. Ancaman komunis dan kekurangan kewangan. Orang Cina masih lagi tidak puas hati dengan ordinan pelajaran 1952 ni. Jadi ordinan ini tidak dapat dijalankan. Dan pada tahun yang sama, ancaman komunis masih dahsyat di negara kita. Tahun 1952 sebenarnya ancaman komunis belum berakhir lagi. Masih hebat lagi sebenarnya. Dan juga oleh kerana kita ni nak merdeka, maka sumber kewangan negara kita belum cukup lagi. Jadi ordinan pelajaran gagal lah, senang cerita. Alright, baik. Setakat ni pelajar-pelajar, laporan Barnes, Fan Wu dan ordinan pelajaran ada masalah atau ada kemuskilan, onkan mikrofon, tanya cikgu sekarang. Silakan. Kalau tak ada, cikgu teruskan, respon. Kalau tak ada, cakap tak ada, cikgu akan teruskan. Silakan. Tak ada. Tak ada Alright. Baik, kalau tiada kita teruskan dengan Penyata Razak 1956. Okey, bersedia untuk highlightkan isi-isi penting tersebut. Penyata Razak 1956. Sistem pendidikan yang sama bagi semua penduduk dan menyeragamkan kurikulum yang bercorak kebangsaan. Menubuhkan sekolah jenis umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Menubuhkan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar. Baik. Okey, menjelang kemerdekaan, 1 tahun sebelum merdeka, okey, sistem pendidikan yang sama bagi semua penduduk dan menyeragamkan kurikulum yang bercorak kebangsaan. Okey, ini dia. Okey, satu sistem pendidikan yang sama bagi semua penduduk, tak kira apa bangsa, sistem pendidikannya sama. Okey, buku teks sama, okey, sukatan sama, okey. Dan semua itu adalah bercorak kebangsaan, ada identiti kebangsaan. Walaupun bahasa Cina diajar di sekolah jenis umum Cina, tetapi dalam buku teks bahasa Cina itu adalah bercorak kebangsaan. Semuanya berkisar tentang tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Macam tu. Baik. Okey, jadi untuk menyelesaikan masalah dalam laporan FENWU, tentangan masyarakat dan juga tentangan masyarakat Cina, sekolah jenis umum yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Sekolah jenis umum. Jadi sekolah jenis umum sekarang ni dikenali dengan nama sekolah SRJKC, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina, atau Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Tamil, SRJKT. Sekarang, dulu namanya Sekolah Jenis Umum. Manakala di peringkat sekolah menengah, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar. Penggunaan bahasa Melayu dan Inggeris diwajibkan di semua sekolah. Selain bahasa Melayu, bahasa Inggeris wajib diajar di semua sekolah. Penyata razak dijadikan Ordinan Pelajaran 1957. Baik. Cadangan cendagan dalam penyata razak 1956 ini telah dijadikan sebagai Ordinan Pelajaran 1957. Maksudnya bila dah jadi ordinan, ia kena dikuatkuasakan sebab ordinan ni dah tertakluk kepada undang-undang. Dan juga harap anda sudah dah pun highlightkan isi-isi terpenting tersebut, iaitu tentang cadangan-cadangan dalam penyata razak seperti yang telah cikgu ulaskan tadi. Jadi highlightkan dalam buku teks anda. Alright. Baik, kita teruskan dengan laporan Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib 1960. Sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan, manakala sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan. Pada tahun 1960, sekolah umum atau sekolah jenis umum telah jadikan sekolah kebangsaan. Sampai hari inilah Sekolah Kebangsaan Jengka Pusat 2. Dulunya sekolah umum. Manakala sekolah jenis umum sekarang jadi sekolah jenis kebangsaan Cina ataupun Tamil. Alright. Kita teruskan. Pelajaran percuma diberikan kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan. Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu. Baik, inilah cadangan-cadangan dalam laporan Rahman Talib 1960. Pelajaran percuma kepada semua pelajar di sekolah rendah kerajaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, sekolah rendah menggunakan bahasa Inggeris telah ditukar kepada bahasa Melayu. Jadi pelajar-pelajar, kita dah belajar daripada laporan FENWU daripada laporan BAS, laporan FENWU sampailah laporan Rahman Talib, semuanya kita nampak bahawa pendidikan ni menjurus kepada ke arah memperkukuhkan perpaduan bangsa. Kita boleh lihat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tidak kira pelajar tu bangsa apa, bangsa Cina, Melayu, India atau bangsa-bangsa lain, semuanya kena gunakan bahasa kebangsaan. Dan sekolah-sekolah vernacular kita lihat telah ditukar kepada sekolah kebangsaan atau sekolah jenis kebangsaan. Manakala bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah telah ditukar kepada bahasa Melayu. Sebenarnya ini untuk apa? Untuk perpaduan sebenarnya. Di samping memberikan pendidikan kepada anak bangsa, ini juga dapat mengukuhkan perpaduan bangsa. Alright. Baik, kita sambung Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah.
Pendidikan Islam diajar di semua sekolah bantuan penuh kerajaan jika terdapat lebih 15 orang pelajar Islam. Baik. Okey. Bahasa Melayu juga dijadikan bahasa pengantar di semua sekolah menengah. Dan pendidikan Islam diajar sekiranya terdapat 15 orang pelajar Islam di sekolah bantuan penuh kerajaan. Macam sekolah kita lah. Bukan 15 orang, lebih semuanya beragama Islam. 500 orang tu. Okey. Alright, kita teruskan. Bahasa Tamil dan bahasa Cina boleh diajar di sekolah kebangsaan jika terdapat lebih 15 pelajar. Semua peperiksaan awam Okey, baik. Macam ni. Untuk bahasa Tamil dan bahasa Cina boleh diajar di sekolah kebangsaan jika terdapat lebih 15 orang pelajar bangsa India dan Cina. Lebih 15 orang, mereka boleh diajar bahasa Tamil atau bahasa Cina. Sebenarnya, sekarang bukan 15 orang sahaja. Satu orang pun kalau dia nak ambil bahasa Cina, dia boleh mohon. Sebenarnya di sekolah kita ada juga sebenarnya pada 2-3 tahun lepas kalau tak silap cikgu, iaitu pada tahun 2017. Okey, 3-4 tahun lepas ada seorang pelajar India, dia ambil bahasa Tamil. Okey, dia seorang dia ambil bahasa Tamil. Okey, tak ada masalah. Sekarang bukannya 15, seorang pun boleh. Sekarang ni kita cerita tentang 1960, iaitu laporan Rahman Talib. Pada masa itu jika terdapat 15 orang pelajar, okey, boleh diajar bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey, kita sambung. Semua peperiksaan awam diadakan dalam bahasa kebangsaan. Syur-syur dalam laporan Rahman Talib telah diterima dan digubal menjadi Akta Pelajaran 1961. Baik. Cadangan-cadangan atau syur dalam laporan Rahman Talib ini yang pelajar highlightkan tadi telah diterima dan digubal menjadi Akta Pelajaran. Dia tak guna nama ordinan lah. Okay, sebab kita dah merdeka, kita guna nama Akta. Jadi guna nama Akta. Jadi Akta Pelajaran 1961. Itu dia pelajar-pelajar. Baik, setakat ini pelajar-pelajar. Penyata Razak, okay, dan laporan Rahman Talib. Setakat ni ada kemuskilan, silakan. Ada kemuskilan? Silakan. Tak ada. Betul tak ada? Tak ada Okey, kalau tak ada. Ada tak kemuskilan lagi? Yang lain macam mana? Okey, tak ada Baik, kalau tak ada kita teruskan dengan kajian Aminuddin Baki. Aminuddin Baki adalah seorang tokoh pendidikan negara Baik. Kajian Aminuddin Baki 1965. Sistem persekolahan aneka jurusan diperkenalkan, menampung pelajar yang gagal dalam bidang akademik. Baik. Jadi Aminuddin Baki sebenarnya telah memberikan sumbangan besar dalam pendidikan negara. Apabila dalam kajian beliau mencadangkan bahawa perlunya adanya sekolah aneka jurusan. Jadi pelajar-pelajar yang gagal, yang tidak dapat tempat ini dapat memasuki bidang-bidang kemahiran. Okay, kita lihat aneka jurusan. Okey. Jadi contoh menyediakan pelajaran, tujuannya untuk menyediakan pelajaran untuk peringkat menengah. Okey, dengan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir. Yang ni yang gagal dalam bidang akademik. Okey, kalau awak ingat dulu, cikgu cerita dulu kalau pelajar itu kalau pelajar itu gagal sijil rendah pelajaran. Okey, gagal sijil rendah pelajaran, dia tak boleh naik tingkatan 4. Okey, dia kena ulang semula. Kalau dia gagal dalam bidang akademik, dah ulang-ulang gagal, dia boleh masuk lagi jurusan akademik yang lain. Okey, bukan. Jurusan dia akan masuk jurusan kemahiran kalau gagal akademik. Jadi sekolah aneka jurusan ni sebenarnya baik sebenarnya, iaitu maksudnya pelajar yang gagal akademik dia boleh lanjutkan, dia boleh sambung pelajaran
bidang kemahiran dan ramai tenaga mahir yang dihasilkan pada ketika itu. Bagus sebenarnya. Okey. Baik, kita sambung. Menyediakan kursus kemahiran bagi menyediakan pekerja mahir. Kursus kemahiran yang diajar seperti sains pertanian, perdagangan, sains rumah tangga dan seni perusahaan. Baik, pelajar-pelajar. Jadi oleh kerana aneka jurusan ni lebih kepada bidang kemahiran, jadi kursus-kursus kemahiran yang diajar ialah sains pertanian, perdagangan, sains rumah tangga, seni perusahaan. Sekarang apa berlaku pada mata pelajaran ini? Mata pelajaran ini telah diangkat martabatnya sebagai sebagai sebahagian mata pelajaran STEM, sains, teknologi, engineering, sains, teknologi, engineering dan matematik STEM. Okey. Baik, kita sambung. Mata pelajaran wajib sama seperti yang diajar di sekolah menengah biasa. Baik pelajar-pelajar, itulah dia kajian Amaluddin Baqi. Ingat Amaluddin Baqi, ingat kemahiran, ingat teknikal. Okey, jurusan aneka jurusan dan kemahiran. Baik. Kita teruskan dengan jawatan kuasa Kabinet 1979. Okey. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Tahun 1982, kurikulum baru sekolah rendah KBSR diperkenalkan. Tahun 1988, kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM diperkenalkan. Penekanan terhadap perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar. Baik. Jadi 79 KBSR, 82 KBSR, 88 KBSM. Awak lah last. Okay, kalau awak nak tahu pelajar-pelajar you ni, awak ni adalah last batch untuk KBSM. Last batch KBSM, SPM KBSM. Awak dah last batch. Okay. Jadi di samping itu menekankan penekanan terhadap perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek. JERI singkatan dia. Okay, J jasmani, E emosi, R rohani, I intelek. JERI. Keseimbangan. JERI. Jadi selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan JERI. Baik, itulah dia laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. So, okey. Setakat ni kajian Amaluddin Baqi dan Jawatan Kuasa Kabinet ada masalah? Kalau ada kemuskilan tanya, silakan. Ada tak? Okey, tak ada. Okey, baiklah. Kita teruskan dengan laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Tahun 1982, kurikulum baru sekolah rendah KBSR diperkenalkan. Tahun 1988. Oh, yang ni sudah. Okey. Maafkan cikgu. Atau cikgu tersalah, terlangkau. Kejap cikgu ulang balik. Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Melahirkan sumber tenaga manusia yang diperlukan oleh negara. Okey, cikgu dah terlangkau tadi. Kita patah balik Satu lagi, skip. Cikgu dah skip. Terlangkau. Okey. Sambung. Masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Penekanan terhadap penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira. 3M. Kenaikan darjah secara otomatik. Penekanan terhadap sekolah vokasional. Okey, ini menarik sebenarnya. Okey. Jadi dalam Jawatan Kuasa Kabinet 1974, penekanan terhadap 3M, baca, menulis, kira. Okey.
Jadi sekurang-kurangnya pelajar itu dapat baca, dapat menulis dan mengira. Jadi 3 benda ni lebih ditekankan di peringkat sekolah rendah. Kalau salah satu atau lebih kemahiran ini tidak dikuasai, maka dia akan menjadi masalah apabila pelajar itu naik sekolah menengah. Itu sebabnya di sekolah kita pernah berlaku ada juga pelajar yang tidak dapat membaca. Okey, dia ataupun menulis atau mengira ataupun kombinasi antara ketiga-tiganya. Dia boleh menulis tapi tak boleh baca. Atau dia boleh baca tapi tak faham. Jadi ada satu kelas yang dikendalikan di bawah unit bimbingan kaunseling, iaitu kelas ProBIM, kepada pelajar-pelajar yang ada masalah 3M ini sebelum sebelum dimasukkan secara rasmi untuk tingkatan 1. Ada sebenarnya. Sekarang dah tak ada lah. Okey, jadi kenaikan darjah secara automatik. Dulu kalau gagal dalam peperiksaan tak boleh naik darjah, sekarang boleh. Gagal ke boleh naik darjah. Ingat dulu di peringkat sekolah menengah, pelajar gagal SRP tak dapat naik ke tingkatan 4. Dia kena ulang balik. Macam tu. Okey. Dan pada masa yang sama, sekolah vokasional juga ditubuhkan. Sekolah kemahiran ni sebenarnya. Okey. Baik. Teruskan. Sukatan pelajaran sekolah swasta, bahasa Melayu sebagai mata pelajaran wajib dalam peperiksaan, penekanan terhadap kurikulum dan disiplin. Okey. Selain itu, terdapat sukatan pelajaran untuk sekolah swasta. Dia bagi panduan lah bagaimana sekolah swasta ni nak membina sukatan pelajarannya. Bahasa Melayu sebagai bahasa mata pelajaran wajib dalam peperiksaan. Ingat, jadi kalau gagal bahasa Melayu, okey, memang tak lepas lah. SPM tu gagal sebenarnya. Jadi bahasa Melayu tu dulu dia tak wajib, lepas tu sekarang dah jadi wajib. Okey, bermula pada tahun 1974 ke atas. Okey, jadi bahasa Melayu wajib dalam peperiksaan, wajib lulus. Okey, sebagai mata pelajaran wajib. Bukan wajib lulus, sorry. Maafkan cikgu. Bahasa Melayu adalah wajib diambil. Kalau tak ambil kira gagal. Maksudnya kira gagal, kena wajib ambil. Okey. Dan penekanan terhadap kurikulum dan disiplin. Okey. Baik, cikgu dah langkau tadi. Okey, yang ini sebenarnya. Tadi cikgu terskip yang ini, cikgu terus yang ini. Jadi yang ini cikgu tak nak ulang balik lah. Kita teruskan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang terakhir. Falsafah pendidikan kebangsaan perlu sebagai pelengkap kepada dasar pendidikan kebangsaan. Penting untuk memupuk perpaduan. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai keturunan, adat resam dan agama. Pendidikan merupakan faktor utama dalam memupuk perpaduan kaum dan integrasi nasional. Baik, sebenarnya. Alright. Simple je. Okey. Falsafah pendidikan kebangsaan. Sila rujuk buku teks. Muka surat 215. Rujuk buku teks anda, muka surat 215. Okey. Baik. Panjang-panjang tu, falsafah pendidikan kebangsaan. Apa yang penting, ni dia. Jerry cikgu sebutkan tadi. Melahirkan insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, campur perpaduan. Ini je awak perlu ingat. Daripada panjang-panjang ni, okey, ini dia intipatinya. Jerry, jasmani, emosi, rohani, intelek, keseimbangan. Kalau jasmani saja kuat, emosi tak stabil, maka belum capai lagi satu modal insan yang seimbang. Alright. Jadi itu dah pelajar-pelajar falsafah pendidikan kebangsaan kepada pelengkap dasar pendidikan kebangsaan. Jadi pelajar-pelajar kita sudah mempelajari semua laporan-laporan, akta-akta dalam dasar pendidikan kebangsaan DPK. Jadi cikgu nak tanya, adakah terdapat sebarang persoalan dalam dasar pendidikan kebangsaan? Kita dah belajar semua ni pelajar-pelajar.
Okey, cikgu buka kepada ruang ataupun sesi soal jawab. Silakan. Silakan. Silakan sekiranya ada soal jawab. Okey, silakan. Kalau tak ada, cakap tak ada. Okey, silakan kalau ada soal jawab. Silakan. Student respon. Okey, yang lain macam mana? Ain kata tak ada yang lain. Okey, baiklah. Tak ada Jadi cikgu harap anda dapat mengenal pasti syur-syur cadangan-cadangan dalam dasar pendidikan kebangsaan. Ada 8, tak silap cikgu, cuba kita kira balik. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebenarnya ada 9. Okey. Jadi pelajar-pelajar dapat kenal pasti semua syur-syur tu Baik. Jadi apa kata kita tengok aktiviti yang seterusnya kat sini, macam ada Arahan aktiviti. kita buat permainan sikit. Mari lakukan aktiviti uji minda. Okey, jom. Sesuaikan Get ready. gantungan kotak jawapan di sebelah kanan dengan kotak jawapan di sebelah kiri. Klik kotak di sebelah kiri skrin, baca soalan dan buka kotak satu lagi di bahagian kanan skrin untuk mendapatkan jawapan. Okey. Klik butang mula untuk bermain. Okey, baik. Selamat mencuba. Ini permainan lah, kita buat main permainan sikit. Alright. Permainan ini berkaitan tentang dasar pendidikan kebangsaan yang telah kita pelajari tadi Jadi bersedia, boleh rujuk buku teks dengan pantas Alright. Okey, jadi beritahu cikgu jawapannya Beritahu cikgu jawapannya dengan jelas. Okey, sedia? Apa dia? Cepat pelajar. Apa? Okey. Okey, sukan perpaduan untuk mana? Sukan perpaduan. Okey, kejap, stop. Okey, baik. Cikgu dah tengok rupanya ada sebenarnya topik yang kita belum belajar. Jadi sebenarnya kita tak boleh main permainan ini. Sebab kita kena belajar topik ni habis. Dasar perpaduan bangsa ni kita kena belajar daripada pendidikan, bahasa kebangsaan, sukan dan budaya. Kena belajar semua tu dulu. Barulah kita buat aktiviti permainan. Jadi tak dapat jalankan lah. Kalau buat pun memang kita tak dapat jawapannya. Okey, sorry baru nak seronok nak main permainan. Okey, baik. Cikgu nak tanya, ada tak soalan tentang semua ni sekali lagi, tentang semua tadi kita telah belajar? Silakan. Tanya silakan. Kalau ada. Tak ada Ada tak ada? Okey tak ada tak ada respon, maksudnya tak ada. Okey, baiklah. Masa dah menunjukkan 10.21, lagi 9 minit sebelum kelas kita berakhir. Baik. Kita tutuplah kita tangguhkan pelajaran kita hari ini. Pada kelas akan datang kita akan belajar Akta Bahasa Kebangsaan, Kebudayaan Kebangsaan dan Sukan Perpaduan. Lepas tu kita masuk topik ketiga dalam bab 8, Malaysia menuju ke arah negara maju. Alright, lepas tu settle bab 8. Okey. Mungkin sempat kot kita habis bab 8 ini sebelum kita masuk sekolah pada minggu depan. Okey. Doalah. Okey, jadi minggu depan tu 24 Jun tu kita hanya fokus bab 9 dan latih tubi. Okey. Baik. Cikgu nak bagi gambaran apa yang berlaku pada minggu depan. Kita sudah tahu bahawa pada 24 hari bulan Jun, Rabu kalau tak silap cikgu, sekolah akan dibuka. Jadi hanya kelas peperiksaan awam saja. Jadi calon SPM sajalah sekolah kita kan. Jadi macam ni, cikgu gambarkan bagaimana berlaku pada hari pertama dan hari-hari seterusnya. Jadi pelajar perlu datang macam biasa. Tapi kelas mula pukul 8. Jangan datang pukul 8. Okey, datang macam biasa. Sebab apa?
Sebab pelajar masuk saja kawasan sekolah, pagar tu akan ada penjarakan sosial. Dah kena patuh penjarakan sosial. Bermula masuk pagar, sampailah masuk kelas, kelas berakhir balik, semuanya ada penjarakan sosial. Okey, jadi masuk pagar sekolah tu kan, akan adanya pegawai atau cikgu akan ambil suhu. Okey, suhu badan. Jadi nak ambil tu akan crowded, kena beratur, dah ada penjarakan sosial. Itu makan masa tu. Itu sebabnya kelas bermula pukul 8. Dah siap, pelajar tu tak boleh rapat-rapat, kena jarak 1 meter sekurang-kurangnya. Yang BFF, yang makwa tak boleh rapat-rapat dah. Okey, kena jauh-jauh 1 meter. Bergerak ke kelas. Di kelas duduk di tempat meja dan kerusi yang ada nama masing-masing. Tak boleh swap. Tidak dibenarkan sama sekali. Dan tidak boleh bergerak duduk di kerusi meja sampai habis kelas. Sampai petang. Sampai pukul 2.30 tu balik. Sampai balik. Nak pergi tandas pun ada prosedurnya. Okey, baik, tentang makanan pelajar tak boleh ke kantin. Sebaliknya, pelajar akan diberitahu menu pada hari tersebut, sehari sebelum mungkin. Okey, pelajar dah pilih menu itu, nanti sampai sekolah hanya beritahu cikgu yang menguruskannya menu apa dan terus bayar duit yang cukup. Cukup, tak payah, jangan bagi duit besar, bagi duit cukup-cukup. Jadi sebenarnya pihak sekolah akan sediakan manual atau garis panduan kepada murid-murid yang akan dimuat naik, yang akan disiarkan dalam buletin, telegram buletin kita buletin. Jadi pelajar-pelajar akan lihat garis panduan, baca dan fahami garis panduan itu. Dan mungkin ada video tentang garis panduan tersebut. Pagar ada 2 buka, satu kat depan, satu dekat belakang tu lah, ada 2 pagar yang buka. Jadi pelajar-pelajar tak boleh bergerak. Bukan mobile kelas dah, pelajar dah ada kelas sendiri. Dan ada daripada 4 kelas, kita akan ada 5 kelas tingkatan 5. Kita pecah, satu kelas tidak boleh lebih daripada 20 orang. Macam tu lah pelajar-pelajar. Jadi cikgu harap pelajar-pelajar dapat biasakan dengan situasi baru persekolahan ini. Okey, relax. Okey, jangan terkejut. Jangan cikgu beritahu awal ni. Okey. Balik ikut pintu depan juga ke? Tak sesak ke? Okey, kan ada 2 pintu. Kan ada 2 pintu. Pelajar yang balik ikut pintu, pelajar yang masuk pintu depan, takkan dia pergi pintu belakang pula. Kan? Dia mesti balik pintu depan pula. Dia pintu depan juga kan. Contoh naik bas. Bas takkan tunggu dekat pematang tu. Naik 14 tu kan. Bas takkan tunggu ke pematang tu. Jadi baliklah ikut laluan masuk yang asal. Tetapi amalkan penjarakan sosial. Okey, ada nak tanya lagi tentang pembukaan semula sekolah? Boleh tahu cikgu. Cikgu hanya boleh beri gambaran. Maklumat lanjut akan disiarkan oleh pihak sekolah di buletin bersama-sama dengan video. Okey. Ada lagi nak tanya tentang normal baru sekolah? Boleh tanya. Kelas awak tak macam dululah. Pecah 2 5AB tu pecah 2 tu sebenarnya. 5AB tu pecah 2. Dia tak boleh lebih daripada 20 orang. Nasiblah siapa yang terpisah tu, nasib untuk menjaga keselamatan. Pelajar yang demam, suhu badannya seelok-eloknya di rumah tu, kalau ada suhu, temperature atau termometer, cek badan masing-masing suhunya. Kalau 37.5, bacaannya sebanyak 3 kali. 37.5 dan lebih. Contoh 38, dia dah 2 kali cek, lebih tak pergi sekolah, pergi klinik. Ataupun 37.5, 3 kali dia ukur, badan dia suhunya 37.5, tak pergi sekolah, pergi klinik. Nak masuk sekolah mestilah bawah 37.5, 37.4 boleh terima, 37.3 atau 37. Okey, 37.5 ukur sebanyak 3 kali, masih lagi 37.5, tak pergi sekolah. Kalau pergi sekolah juga, awak akan dicek sekali lagi. Itu sebabnya seelok-eloknya yang ada termometer di rumah, boleh cek masa sendiri. Okey, senang. Jadi kat sekolah nanti tak adalah sekolah hantar awak balik semula. Okey, sebab di sekolah ni peraturannya ketat. Demam, jangan sekolah. Demam, tak sekolah. Tu kalau awak rasa demam, tak payah sekolah. Pergi klinik, dapatkan rawatan. Sebab musim COVID-19 di negara kita
Walaupun kita lihat datanya semakin menurun, dia sebenarnya belum berakhir. Dia masih ada di luar sana yang kita tak nampak. Pelajar-pelajar Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang gambaran pada pelajaran pelajaran bakal yang bermula pada minggu depan. Okey, satu lagi cikgu nak ingatkan sebelum cikgu akhirkan kelas. Ingat pelajar-pelajar, pelajar tingkatan 5, anda masuk sekolah, 24 bulan Jun tu anda akan bercuti, bersekolah macam biasa, cuma normal baru ikut prosedur. Cuti masih lagi biasa, cuma awak akan ambil SPM pada mungkin bulan 3 tahun depan. Bermaksud ada 2 bulan awak free, tak akan dibimbing oleh guru. Itu masalahnya. Okey, sebab awak dah tamat bulan 12 tak sekolah, awak tetap bercuti. Okey, awak tetap bercuti bulan 12 itu. Okey. Jadi masuk bulan Januari 2021 awak cuti. Okey, Februari awak cuti. Mac 2021 awak ambil SPM. 2 bulan awak tidak dibimbing oleh sesiapa. Semuanya bergantung pada diri masing-masing, belajar sendiri. Guru dah sibuk mengajar pelajar tingkatan 4 sekarang. Dia naik tingkatan 5 tahun depan. Jadi guru kena fokus pelajar tingkatan 5. Anda kenalah belajar sendiri. Itu sebabnya cikgu nak seru kepada semua pelajar tingkatan 5 belajar betul-betul. Baik, Ain tanya bulan 12 sekolah juga ke? Tak. Bulan 12 cuti sayang. Cuti macam biasa. Cikgu cuti, sekolah mana boleh sekolah, tak boleh. Salah di sisi undang-undang. Sebab masa tu cuti sekolah. Tak sekolah, semua pelajar tak akan bersekolah pada cuti sekolah bulan 12. Itu nampak tak? Maksudnya pelajar tahun 5 akan bercuti bulan 12, bulan 1, bulan 2, 3 bulan. Kalau tak buat apa-apa 3 bulan ini, kalau tak ulang kaji, memang akan sukar nanti. Nak harapkan cikgu, tolonglah. Cikgu nak belajar sekarang. Nak harapkan cikgu lah last minute akan ada masalah. Cikgu fokus pelajar tingkatan 5 tahun 2021 pula. Ini dia cikgu nak pesan awal-awal, kalau nak ulang kaji, kalau nak belajar hari ini sekarang. Jangan tunggu sehingga saat-saat akhir. Guru sudah tidak ada masa. Ingat, takkan nak buat kelas malam. Bergantunglah kelas malam. Tak, sekolah tak boleh buat kelas malam sebab apa? Awak dah tamat tingkatan 5. Lainlah kalau awak tak tamat lagi. Awak dah tamat tingkatan 5, awak dah tak ada kaitan sebenarnya dengan pelajaran sekolah. Hanya SPM saja awak berkaitan, peperiksaan sahaja. Jadi itu sebabnya cikgu suruh pelajar tingkatan 5, tolong belajar betul-betul. Naik sekolah minggu depan 24 Jun, ulun betul-betul. Belajar betul-betul, cover balik yang mana yang tertinggal, catch up semula. Baik, cikgu harap pelajar faham kot. Alright. Baik, ada lagi nak tanya apa-apa? Cikgu nak tamatkan kelas ni, tangguhkan kelas. Ada lagi? Ada tak? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Kalau tak ada, kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pelajar-pelajar sekalian, terima kasih kerana hadir lihat kelas cikgu hari ini. Sampaikan salam cikgu kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Cikgu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.